Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir bin Nausyad, bernombor metrik 277490. Okey, hari ini saya akan bicarakan mengenai apakah itu usul fiqh. Bila kita cakap tentang usul fiqh ni kan, kita akan nampak ada dua nama. Yang pertama adalah usul, yang kedua adalah fiqh. Apakah itu usul? Usul dari segi bahasa ialah asas, yakni apa yang dibina di atasnya. Istilah pula ada banyak, antaranya dalil, kaedah, perkara yang rajih, istishab dan perkara yang dikiaskan ke atasnya, yakni ma qiyasun alaih. Okey. Fiqh dari segi bahasa pula ialah mengetahui atau memahami tentang sesuatu. Dari segi istilah pula ialah mengetahui hukum hakam syarak berkenaan dengan perbuatan mukallaf yang disandarkan kepada dalil-dalil tafsili, yakni terperinci. Senang cakap, usul fiqh ni dari segi istilah ialah ilmu yang membahaskan tentang kaedah-kaedah yang digunakan oleh para mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf daripada dalil-dalil tafsili. Dengan kata lain, usul fiqh ni adalah pedoman atau aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti oleh seorang faqih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syarak dari dalil-dalilnya. Setelah kita mengkaji sedikit mengenai apa itu maksud usul fiqh, kita akan tertanya apakah ianya juga sama maksud dengan kawaid fiqh yang juga dikenali sebagai kaedah fiqh. Sebenarnya usul fiqh ni kita berbeza sama sekali dari segi maksud maupun juga kepentingannya dengan kawaid fiqh ini. Jadi apakah perbezaan tersebut? Sama-sama kita bincangkannya bersama. Okey, dari segi pertama sekali dari segi definisinya sendiri, kita pergi kepada yang pertama, iaitu usul fiqh. Usul fiqh ini apa yang kita pelajari daripada definisi yang sebelum ni, ia menjelaskan kita tentang dalil umum, manakala kawaid fiqh juga pula menjelaskan kita mengenai hukum-hukum yang bersifat umum. Okey, untuk keterangan dalil umum ini, Dalil membawa maksud, yakni menjadi bukti sesuatu kebenaran, terutama yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun juga dikenali sebagai bukti dan juga alasan. manakala kalau hukum-hukum yang bersifat umum ini pula, hukum-hukum ni kita dapat simpulkan bahawasanya ianya melibatkan baik buruk sesuatu amal ataupun perbuatan Yang akan dinilai dari segi hukumnya, sama ada membawa kepada kebaikan ataupun keburukan. Okey, untuk yang kedua pula, perbezaan yang kedua adalah dari segi fokus pembincangan mengenai usul fiqh dan juga kawaid fiqh sendiri. Dari segi fokus pembincangan ini, kita dapat lihat bahawa usul fiqh ini lebih fokuskan kepada dalil dan juga hukum, manakala kawaid fiqh ini tertumpu kepada perbuatan mukallaf. Okey, untuk dalil dan juga hukum bagi usul fiqh ini, kita dapat bagi satu contoh dari segi kaedah usuliyah. Ada satu ayat yang bawa maksud kata perintah membawa kepada hukum wajib kecuali jika terdapat karinah yang mengalihkan daripada wajib kepada sunat. Okey, ini menjelaskan kita bahawa ilmu usul fiqh ini lebih menumpukan kepada dalil dan hukum, justeru jika dilihat pada nas-nas Al-Quran ataupun hadis yang terdapat padanya kata-kata perintah contohnya, maka ia membawa kepada hukum wajib selagi tidak terdapat petunjuk lain yang mengalihkannya dari hukum tersebut. Okey, bagi contoh untuk tertumpu kepada perbuatan mukallaf ini, Ada satu ayat bermaksud perkara yang memberi mudarat itu hendaklah dihilangkan. Bermaksud mukallaf ini bermaksud orang yang telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perintah ataupun kewajipan Allah, yakni hukum yang menjadi tuntutan agama Islam setelah mencapai usia dewasa dan setelah akhir balik. daripada faedah fiqh ini juga, daripada kaedah fiqh, daripada kawaid fiqh, kita dapat simpulkan bahawasanya Faedah ini dapat melihat bahawasanya setiap perbuatan mukallaf yang mendatangkan mudarat hendaklah dihilangkan ataupun ditinggalkan. Maka kita mendapat bahawa kaedah fiqh ini memberikan tumpuan kepada perbuatan mukallaf. Saya Nurhanis Rushdina binti Suparman dan nombor metrik 279949. Seterusnya, fungsi usul fiqh. Fungsi yang pertama ialah menjaga syariah Islamiah. Hal ini kerana ilmu usul fiqh memelihara dalil-dalil persyariatan daripada disalahgunakan oleh orang ramai, sebagaimana ia juga turut menjaga hujah-hujah dan sandaran bagi hukum hakam. Yang kedua, menyusun secara tepat usul-usul pendalilan dengan menjelaskan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan membezakan dalil-dalil sunnah yang sahih dengan yang dhaif.
Yang ketiga ialah memudahkan proses ijtihad serta memberikan hukum yang bersesuaian bagi setiap kejadian semasa yang berlaku. Yang keempat, ia dapat menghalang daripada berlakunya pentafsiran nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah hanya semata-mata berpandukan akal dan juga hawa nafsu. Yang kelima, akhir sekali ialah membantu memberikan penjelasan tentang cara menghimpunkan antara dalil-dalil yang dilihat. Terdapat percanggahan antara satu sama lain pada zahirnya. Saya Nurin Natasha binti Syamsul Fazli, nombor metrik 279970. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan ilmu usul fiqh. Apa yang dimaksudkan dengan kepentingan ilmu usul fiqh adalah kita dapat peroleh dengan cara mengetahui tujuan mempelajari ilmu ini terlebih dahulu. Tujuan mempelajari ilmu ini adalah untuk sampai kepada hukum hakam syarak yang bersifat amali dengan cara meletakkan kaedah-kaedah serta manhaj-manhaj untuk sampai kepadanya. Kita tidak boleh untuk sampai kepada hukum hakam jika tidak mempelajari ilmu usul fiqh terlebih dahulu. Ia sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, man hurrima usul, hurrima usul. Maksudnya, sesiapa yang terhalang daripada usul iaitu ilmu usul fiqh, dia juga terhalang dari sampai kepada hukum hakam. Kepentingan yang pertama adalah menjaga syariah Islam. Ini kerana ilmu usul fiqh memelihara dalil-dalil pensyariatan daripada disalahguna oleh orang ramai. Sebagaimana ia juga turut menjaga hujah-hujah dan juga sandaran bagi hukum hakam. Yang kedua, menyusun secara tepat usul-usul pendalilan dengan menjelaskan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan membezakan dalil-dalil sunnah yang sahih dengan yang daif. Yang ketiga, memudahkan proses ijtihad serta memberikan hukum yang bersesuaian bagi setiap kejadian semasa yang berlaku. Yang keempat, menghalang daripada berlakunya pentafsiran nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah hanya semata-mata berpandukan akal dan juga hawa nafsu. Kepentingan yang kelima adalah membantu memberikan penjelasan tentang cara menghimpunkan di antara dalil-dalil yang dilihat terhadap percanggahan di antara satu sama lain pada zahirnya. Dan kepentingan yang terakhir adalah dapat mengetahui sebab-sebab yang membawa kepada perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama. Seterusnya, dapat menjauhkan kita daripada sifat taksub kepada satu pendapat dan tokoh tertentu. Dan akhir kata, marilah kita sama-sama mempelajari ilmu usul fiqh ini supaya ia dapat membentuk kefahaman kita yang tepat dalam mendepani nas-nas ilahi dan juga hadis-hadis Nabi serta dapat membantu kita dalam meleraikan kekeliruan yang terhasil daripada isu-isu khilaf dalam fiqh. Usul fiqh yang pertama ialah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i merupakan tokoh usul fiqh yang paling terkemuka kerana beliau merupakan pengasas kepada mazhab Asy-Syafi'i. Beliau juga dikenali sebagai bapa kepada usul fiqh kerana beliau merupakan individu yang pertama yang menulis karya yang berkaitan dengan ilmu usul fiqh dalam kitab beliau yang bertajuk Ar-Risalah. Jadi nama sebenar Imam Asy-Syafi'i ialah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'id. Imam Asy-Syafi'i mempunyai ramai guru yang terdiri daripada kadi, mufti, ulama hadis dan ulama fiqh. Tokoh usul fiqh yang kedua ialah Imam Al-Haramain. Nama penuh Imam Al-Haramain ialah Abdul Al-Malik ibni Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayawiyah Al-Juwaini, dan beliau dikenali sebagai Al-Haramain yang bermaksud imam bagi dua tanah haram iaitu Makkah dan juga Madinah. Imam Al-Haramain sendiri telah dibesarkan dalam suasana keilmuan kerana bapa beliau sendiri merupakan tokoh ulama iaitu Syekh Abi Muhammad Abdullah Al-Juwaini. Jadi sejak berumur remaja, Imam Al-Haramain ini telah membuat kajian, menghafal dan juga mempelajari kitab-kitab bapanya sendiri. Dan antara kitab yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Al-Burhan fil Usul Fiqh, Al-Waraqat dan banyak lagi. Tokoh usul fiqh yang ketiga ialah Imam An-Nawawi. Nama penuh bagi Imam An-Nawawi ialah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Jadi nama beliau dikenali sebagai Muhyi ad-Din yang bermaksud penghidup agama kerana sesuai dengan sumbangan yang telah dilakukan oleh beliau kerana telah menghidupkan sunnah Rasulullah. Namun atas sifat tawaduk dan juga sifat rendah diri yang ada dalam diri beliau, beliau tidak menyukai gelaran tersebut. Dan antara kitab-kitab dan ataupun karya yang telah ditulis oleh beliau ialah Syarah Sahih Muslim, Syarah Bukhari, Riyadhus Shalihin dan juga Hadis 40 An-Nawawi. Seterusnya ialah Imam Al-Qurtubi. Nama penuh bagi Imam Al-Qurtubi ialah
Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi. Beliau dilahirkan di Cordoba iaitu Sepanyol sekarang. Dan beliau ni sangat terkenal dengan karya beliau iaitu kitab tafsir Al-Quran yang dikenali sebagai Tafsir Al-Qurtubi. Dan beliau merupakan salah seorang hamba Allah yang warok, arif, zuhud di dunia sebab sepanjang hidup beliau telah menghabiskan sisa hidupnya dengan menelaah, menulis kitab dan juga beribadah.